Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ainin Sofia binti Nazri dan rakan saya, Nurul Awatif binti Amran akan menerangkan tentang cabaran guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan itu adalah satu usaha yang berterusan ke arah untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani. Usaha ini sebenarnya untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, negara dan masyarakat. Okey, kita teruskan dengan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep falsafah pendidikan kebangsaan? Perkataan itu terbahagi kepada tiga, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Apakah yang dimaksudkan dengan setiap ayat-ayat berikut? Falsafah adalah pertimbangan asas dan andaian berkenaan dengan perkara-perkara yang penting menurut Sharifah Alawiyah dalam bukunya Falsafah Pendidikan. Pendidikan pula merangkumi semua yang terjadi dekat dalam hidup kita. Macam semua yang jadi berkenaan dengan hati, akal, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku kita, semuanya pendidikan. Yang seterusnya adalah kebangsaan. Kebangsaan secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal dan ditimbal balikkan dengan negara secara keseluruhannya. Kita ke slide yang seterusnya, kita akan membincangkan tentang cabaran dalam merealisasikan FPK. Apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru untuk merealisasikan falsafah ini? Terdapat banyak cabaran. Yang pertama adalah cabaran dalam menghadapi arus perubahan dasar. Okey, guru-guru menghadapi masalah dasar digubal mengikut kesesuaian zaman. Okey, contoh zaman sekarang, dasar pendidikan akan digubal mengikut semasa ke semasa. Jadi guru-guru yang still mengikuti dasar yang lama akan berasa kekok dan janggal untuk mengikuti dasar-dasar yang baru yang kerajaan telah gubal. Cabaran yang kedua adalah cabaran dalam mengekalkan kestabilan politik. Mengekalkan kestabilan politik ni juga merupakan satu cabaran yang besar kepada dunia pendidikan. Kestabilan politik ni memainkan peranan-peranan yang besar untuk memacu arus kemajuan dunia pendidikan. Suasana negara yang aman, penuh harmoni dan muhibah dapat menjalankan segala perancangan-perancangan pendidikan dengan jayanya. Tetapi jika negara huru-hara terdapat berlaku kekacauan, pembunuhan ataupun masyarakat dibunuh, guru dibunuh, sekolah dibakar. Jadi pendidikan tidak dapat dijalankan dengan jaya. Apakah kesan kepada kestabilan politik ni kepada pendidikan? Itulah kesan dia. Kalau negara maju, aman, damai, maka pendidikan dapat dijalankan dengan sempurna. Cabaran yang seterusnya iaitu yang ketiga untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan hari ini adalah mengekalkan status quo ekonomi negara pada tahap yang terbaik. Melalui peningkatan kemajuan ekonomi negara yang pesat dapat membantu untuk pembangunan sektor pendidikan. Banyak kemudahan pendidikan dapat dibangunkan seperti infrastruktur seperti bangunan-bangunan yang selesa dan sebagainya. Dengan tahap ekonomi yang baik, program-program boleh dijalankan dengan kepentingan pendidikan. Yang keempat adalah cabaran menangani isu sosial. Pelajar-pelajar
sering dikaitkan dengan masalah-masalah sosial seperti dadah, merokok, meminum minuman keras, pembuangan bayi. Jadi hal ini menjadi satu faktor batu penghalang kepada pendidikan falsafah pendidikan kebangsaan ini untuk direalisasikan. Jadi pihak-pihak yang berwajib harus menangani isu sosial ini dengan bijak. Antaranya terdapat daripada pihak kerajaan harus membendung daripada isu sosial ini terus berleluasa bagi mengelakkan pendidikan tidak dapat dijalankan dengan jaya. Cabaran yang kelima adalah cabaran untuk merapatkan jurang pendidikan di desa dan di bandar. Terdapat pelbagai perbezaan dan jurang di antara pendidikan di desa dan di bandar. Pendidikan di bandar lebih teratur, lebih kemas kerana adanya kemudahan dan pakar-pakar yang boleh menguruskan pendidikan di bandar, tetapi di desa tidak dapat kemudahan-kemudahan seperti di bandar, seperti infrastruktur yang selesa dan kemudahan-kemudahan untuk mencapai pendidikan ke tahap yang maksimum. Jadi pendidikan di desa tidaklah begitu maju dan ke depan seperti pendidikan yang di bandar. Itu merupakan antara cabaran mengapa FPK ini tidak dapat direalisasikan oleh pihak kerajaan. Cabaran yang keenam adalah cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum. Terdapat pelbagai kaum di Malaysia seperti Melayu, India dan Cina. Dan di Malaysia juga terdapat banyak berlaku kes-kes resis yang masing-masing taksub terhadap masing-masing kaum masing-masing. Jadi di situ FPK tidak dapat dilaksanakan kerana berlaku perpecahan antara kaum. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu bersatu padu antara kaum dan bersama-sama untuk merealisasikan keinginan hasrat untuk menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang seterusnya adalah cabaran dari segi pemantapan agama. Falsafah pendidikan kebangsaan itu dapat dicapai jika pemantapan agama oleh pelajar berada di tahap yang maksimum. Jadi pelbagai pelaksanaan kurikulum yang berorientasikan suasana Malaysia yang dilakukan seperti KBSR dan KBSM. Mata pelajaran pendidikan Islam, pendidikan syariah Islamiah, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah juga diperkenalkan bagi mengukuhkan pegangan agama, menanam sifat-sifat mulia dan membentuk tingkah laku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. Dengan menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkah laku dapat menjadikan modal insan kepada pelajar yang baik dan cemerlang. Cabaran yang terakhir adalah cabaran alaf baru. Perubahan-perubahan yang hebat dan pantas dalam aspek ekonomi, budaya dan politik itu menjadi cabaran besar untuk dihadapi oleh rakyat Malaysia. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa sejak dari dulu lagi cabaran-cabaran itu sudah wujud dan diperbincangkan setiap kali dijangka lebih hebat dan kritikal dengan sumbangan teknologi baru yang serba canggih. Masalah yang timbul dari cabaran tersebut seperti rohani, akhlak, sosial, politik, ekonomi. Falsafah pendidikan Islam adalah proses penyampaian ilmu yang berterusan agar dapat dijiwai dan meresap ke dalam pemikiran, kelakuan dan tindakan terhadap diri sendiri serta persekitaran. Falsafah pendidikan Islam ini juga berperanan untuk membentuk diri, mengasuh peribadi, membina kemahiran diri dan menjadi contoh tauladan dalam penghayatan cara hidup Islam mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, falsafah pendidikan Islam ni juga dia meningkatkan potensi diri kita dari segi spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial supaya kita jadi manusia yang bertanggungjawab terhadap Allah, manusia dan persekitaran.
Baik. Seterusnya adalah prinsip falsafah pendidikan. Prinsip falsafah pendidikan Islam bermaksud prinsip tu dia adalah asas ataupun kebenaran yang menjadi dasar manusia berfikir, bertindak dan sebagainya. Dan pendidikan Islam ditakrifkan sebagai satu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah untuk membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang ada tanggungjawab yang mempunyai tanggungjawab dalam membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah yang lebih baik. Seterusnya saya akan masuk ke prinsip. Okey, yang pertama adalah prinsip integral. Prinsip integral bermaksud menyeluruh. Pendidikan Islam ni dia tak kenal adanya pemisahan antara sains dan agama sebab dua-dua faktor ni dia berkait rapat, terutamanya dalam pengajaran yang melibatkan peredaran bumi, penciptaan langit dan semesta dan juga tentang kewujudan fenomena-fenomena alam. Maksudnya bila pelajar ni dia belajar tentang perkara-perkara sains ni dia akan berkait dengan agama kita, dengan ajaran Islam kita sendiri mengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, seterusnya prinsip yang kedua adalah prinsip seimbang. Pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan dalam pelbagai aspek iaitu dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia serta hak dan kewajipan. Prinsip ini dia menekankan yang dunia dan akhirat ni dia harus seiringan untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam keduanya. Maksud kat sini, prinsip seimbang ni yang ditekankan dalam pendidikan Islam ni ialah dia mengajar kita untuk memastikan kita memegang dunia dan akhirat. Maksudnya dari pelbagai segi macam ilmu dan amal. Kita kena, walaupun kita ada ilmu tapi kalau kita tak amal, maksudnya kita punya pegangan tu tak seimbang. Kat sini contoh dia kita kena seimbang lah daripada segi ilmu dan amal. Bila kita dah ada ilmu, kita kena amalkan setiap apa yang kita belajar tu. Baik, prinsip yang ketiga adalah prinsip terbuka. Prinsip terbuka ni Allah meminta manusia supaya bersifat terbuka terhadap manusia lain. Walaupun kita ni terdiri daripada perbezaan jantina, agama, kaum dan asal usul. Tapi itu bukanlah satu alasan untuk kita ni tak mengeratkan silaturahim dan kenal-kenalan sesama manusia. Sebab pendidikan Islam ni dia bersifat terbuka dan menerima, demokratis serta universal. Contohnya, kita boleh nampak yang Islam ni dia bersifat terbuka dengan kelenturan untuk mengambil unsur-unsur positif dari luar mengikut sesuai kesesuaian perkembangan dan keperluan masyarakat. Tapi kita kena jaga dasar-dasar yang sebetulnya, iaitu kesahihan sesuatu unsur tu mengikut berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya Islam ni dia kita menerima macam pandangan ataupun pendapat daripada sesiapa sahaja, tapi Islam ni dia akan memastikan apa penerimaan pendapat tu sahih ataupun tak, berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, prinsip yang terakhir adalah pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Maksud kat sini adalah manusia ni dia perlu mempelajari sesuatu demi memperbaiki diri dia menjadi lebih baik setiap masa, malah sepanjang kehidupannya di muka bumi. Okey, tujuan kita ni belajar pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak yang mulia. Jadi untuk membentuk akhlak yang mulia tu dia memerlukan tempoh waktu yang panjang ataupun senangnya adalah sepanjang hayat manusia. Sebab kita ni kan manusia, ada masa kita diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Jadi kita akan sentiasa belajar untuk jadi lebih baik pada masa akan datang sampai kita meninggal. Okey, jadi bermaksud kat sini pendidikan ni bukan sekadar waktu ataupun sesi pembelajaran di sekolah dan di mana-mana institusi pendidikan. Tetapi pendidikan untuk membentuk sesat diri kita ni adalah sepanjang hayat. Kesimpulannya, kehidupan ni adalah sesi pembelajaran yang kekal. Selagi mana kita masih hidup, kita dituntut untuk menyambil ilmu. Bermaksud Islam ni dia menekankan kepentingan menuntut ilmu tu. Okey.
Seterusnya, saya akan masuk ke cabaran guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan Islam. Okey, yang pertama adalah kurang kesedaran tentang peranan sebagai guru pendidikan Islam. Maksudnya, kadang-kadang ada antara guru ni dia kurang peka kepada tugasan dia, tanggungjawab serta peranan yang perlu dilakukan ketika mengajar pendidikan Islam. Maksud kat sini dia ada kekurangan dari segi pengajaran, dari segi perlakuan, tingkah laku. Jadi perkara-perkara ni dia memberi impak kepada pelajar. Jadi apa yang guru tu perlu lakukan, dia kena meneliti semula fungsi dan peranan dia dalam membentuk ummah. Dan guru ni dia kena tahu, dia kena faham dan dia kena hayati setiap isi kandungan mata pelajar pendidikan Islam supaya dia lebih peka berbanding pelajar. Dan guru ni dia kena lebih mengetahui, dia kena tahu lebih berbanding pelajar. Okay, cabaran yang kedua adalah kurangnya minat dan perspektif murid terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Okay, cabaran ni sekarang banyak je yang guru hadapi sebab pelajar sekarang dia kurang minat dengan pendidikan Islam ni sebab banyak faktor sebenarnya. Antaranya sebab pelajar ni dia belajar pendidikan Islam hanya untuk dapatkan A dalam peperiksaan. Tapi kalau pendidikan Islam ni tak ada dalam peperiksaan, cuba bayangkan macam mana pelajar tu meletakkan subjek pendidikan Islam ni. Okay. Dan pelajar ni dia tak melibatkan diri secara aktif dalam bilik darjah sebab dia rasa macam subjek ni tak penting untuk diri dia sebab subjek ni mungkin tak ada dalam peperiksaan ataupun tak penting lah bagi dia kan. Jadi sebagai guru ni dia kena menerangkan hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Maksudnya guru ni dia kena sentiasa memberitahu apakah kebaikan pendidikan Islam, apakah kegunaan tempoh jangka masa panjang. Maksudnya pelajar ni bila dia dah ke sekolah menengah, ke universiti, ke alam pekerjaan, pendidikan Islam ni akan membantu dia untuk menjadi manusia yang berguna pada masa akan datang. Jadi itu guru kena tekankan kepada pelajar. Dan guru ni dia kena sediakan macam-macam teknik dan cara untuk pastikan yang pelajar ni tak bosan dalam sesi pembelajaran. Okey, yang ketiga adalah keadaan bilik darjah yang tidak memuaskan. Okey. Keadaan bilik darjah yang tak teratur dan sempit menyebabkan pelajar ni dia rasa gelisah dan tak selesa sepanjang sesi pembelajaran. Disebabkan itu, pelajar ni dia tak dapat memberi tumpuan terhadap pembelajaran. Jadi, menjadi tanggungjawab pihak pengurusan ataupun pentadbiran sekolah. Mereka perlu berusaha untuk dapatkan kemudahan bilik darjah yang masih tidak mencukupi. Contohnya macam kerusi tak cukup ke, kerusi rosak, meja rosak. So pihak sekolah ni dia berperanan untuk menyediakan kemudahan tu untuk keselesaan pelajar. Okay, guru pula boleh mengubah suai terlebih dahulu. Contohnya kalau ada masalah kipas perlahan, jadi pelajar panas. Guru ni dia boleh membuat langkah awal dengan membawa kipas daripada rumah ke sekolah untuk keselesaan pelajar. Okey, yang keempat, masalah disiplin dan keruntuhan akhlak pelajar. Masalah ni berlaku akibatnya daripada pengaruh barat, media massa. Disebabkan kita sekarang ada pada zaman moden, bermacam-macam aplikasi yang pelajar ni gunakan sebagai sama ada guna untuk kebaikan ataupun keburukan. Jadi kita lihat betapa runtuhnya akhlak. Contohnya banyak dalam akhbar sekarang yang tunjuk pelajar melakukan kerosakan kepada harta cikgu, macam kereta, barang-barang guru kan. Dan ada juga pelajar mengeluarkan kata-kata kesat kepada guru, pelajar tidak menyiapkan tugasan kepada guru. Itu semua menunjukkan keruntuhan akhlak seorang pelajar terhadap guru. Okey. Jadi pihak sekolah ni dia kena mengenakan tindakan kepada pelajar sebagai amaran ataupun peringatan dan pengajaran kepada pelajar supaya dia tidak mengulangi kesilapan itu. Dan sebagai guru ni dia kena sentiasa memberitahu bahawa apa yang dilakukan itu adalah salah. Tetapi guru perlu membantu pelajar tu untuk membantu diri sendiri dalam
berusaha berubah menjadi lebih baik. Okey, seterusnya yang kelima, ketidakselarasan pendidikan ibu bapa di rumah dengan pendidikan di sekolah. Okey, yang ni maksudnya adalah bila apa yang diajar oleh guru pendidikan Islam ni tak menjadi satu amalan dalam keluarga pelajar tersebut. Contohnya, dekat sekolah, guru pendidikan Islam mengajarkan kepada pelajar untuk solat di awal waktu. Tetapi bila pelajar pulang ke rumah, ibu bapanya tidak menekankan tentang solat di awal waktu. Maksud kat sini, ibu bapanya tak memberi contoh yang baik sama dengan guru memberi contoh di sekolah. Jadi pelajar ni dia akan keliru dan dia akan confused untuk ikut yang mana satu. Jadi sebagai guru ni, dia kena berusaha memikirkan pendekatan yang baik, kaedah dan teknik yang sesuai untuk beri kefahaman yang betul-betul boleh meyakinkan murid ni bahawa apa yang disampaikan oleh guru tu adalah benar dan mengelakkan mereka, iaitu pelajar, daripada terpengaruh dengan ibu bapa yang tidak melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Seterusnya yang keenam adalah yang ketujuh adalah kekurangan infrastruktur. Maafkan saya. Yang keenam, kurangnya guru-guru mata pelajaran lain untuk turut serta menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pengajaran mereka. Okay, maksudnya kat sini, kalau contoh macam guru pendidikan Islam ni, dia seorang sahaja yang menekankan elemen-elemen, unsur-unsur positif dalam pendidikan Islam, tapi maksudnya tak cukup. Kita kena perlukan ada bantuan daripada guru lain untuk sentiasa mengingatkan pelajar tentang unsur-unsur Islam, iaitu perkara-perkara yang baik yang perlu dilakukan oleh pelajar. Contohnya dalam pelajaran ekonomi dan prinsip akaun, ikut masa yang bersesuaian, guru boleh menerapkan unsur pendidikan Islam, iaitu menasihatkan pelajar agar sentiasa berlaku adil dan betul, serta tidak ada unsur penipuan ketika membuat kira-kira kewangan. Jadi kat sini boleh elakkan pelajar tu mengambil rasuah, menipu, merompak. Yang terakhir adalah kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Sesetengah sekolah, khususnya yang terletak di kawasan pedalaman, masih menghadapi masalah kekurangan infrastruktur dan prasarana yang lengkap. Contohnya, tak ada kemudahan surau. Okey, pihak sekolah ni dia bertanggungjawab untuk mendirikan surau di sekolah masing-masing untuk memantapkan pendidikan Islam yang diberikan dalam bilik darjah dan juga untuk menghidupkan amalan serta penghayatan Islam secara lebih berkesan. Maksudnya, dalam subjek pendidikan Islam ni, kita ada topik macam puasa, haji dan umrah, macam-macam lagi, solat, aktiviti pembelajaran yang perlu kepada praktikal. Jadi bila adanya surau ni, guru dapat menggunakan kemudahan tu untuk melakukan aktiviti ataupun pihak sekolah boleh menganjurkan program macam campus study solat, mengaji, kelas mengaji dan sebagainya. Jadi kemudahan surau ni amat penting sebenarnya untuk pelajar dan sekolah itu sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya dan rakan saya. Harap-harap kawan-kawan semua dapat memahami apa yang kami terangkan. Sekian, terima kasih.